Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu unit 16, Kenali Hak Kanak-Kanak. Ini merupakan pembelajaran bagi pelajar-pelajar tingkatan 1. Memerlukan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah terlebih dahulu kita pergi kepada objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, hak asasi kanak-kanak. Kepentingan melindungi hak kanak-kanak demi kesejahteraan hidup. Ketiga, badan kerajaan dan bukan kerajaan yang melindungi hak kanak-kanak. Dan ketiga, cara badan kerajaan dan bukan badan kerajaan melindungi hak kanak-kanak demi kesejahteraan masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada nilai-nilai yang kita akan pelajari pada hari ini. Pertama, hormat. Kedua, rasional. Ketiga, baik hati. Keempat, keberanian. Kelima, kasih sayang. Dan keenam, bertanggungjawab. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Kanak-kanak merupakan antara populasi penduduk yang terbesar di negara kita. Mengikut Akta Kanak-Kanak 2001, kanak-kanak merupakan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, memerlukan kasih sayang, memerlukan penjagaan dan perlindungan. Mengikut Jabatan Kebajikan Masyarakat, terdapat 4 hak kanak-kanak, iaitu hak kehidupan. Kanak-kanak perlu membesar dengan sihat, keperluan dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal serta rawatan sekiranya sakit. Hak kanak-kanak yang kedua, dari segi perlindungan. Mereka dilindungi daripada dadah, penjahat dan kecederaan serta semua pihak, antaranya seperti ibu bapa, orang dewasa dan juga agensi kerajaan. Hak ketiga adalah hak perkembangan. Kanak-kanak, mereka ada hak untuk belajar di sekolah, menjadi dewasa yang cerdik dan belajar dengan sempurna sehingga ke tahap yang tertinggi. Dan yang keempat, hak kanak-kanak dari segi penyertaan. Kanak-kanak mempunyai hak untuk berjumpa dengan kawan-kawan, menyertai kelab dan juga persatuan. Kanak-kanak akan berasa gembira dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik sekiranya segala hak mereka ditunaikan. Antara kepentingan menjaga dan melaksanakan hak kanak-kanak termasuklah: pertama, membolehkan kanak-kanak membesar dengan sempurna. Kedua, menjadikan kanak-kanak orang yang berilmu pengetahuan dan menjadi aset kepada negara. Ketiga, menghindari dan melindungi kanak-kanak daripada sebarang anasir jahat. Dan yang keempat, mengasah bakat dan potensi serta meningkatkan kemahiran interaksi kanak-kanak dengan orang lain. Bagi menjaga hak kanak-kanak, semua pihak perlu memainkan peranan. Antara pihak yang menjaga kepentingan kanak-kanak ialah badan kerajaan seperti yang berikut. Pertama, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan perkhidmatan perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak. Mereka juga menyediakan perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal, emosi, sosial dan juga mental. Juga menyediakan bantuan kewangan serta tempat tinggal dan juga bantuan-bantuan lain. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia akan menguatkan kuasa undang-undang pelanggaran hak asasi kanak-kanak. Polis Diraja Malaysia juga akan menahan, menyiasat dan mengumpul bukti sesuatu kes berkaitan dengan kanak-kanak dan seterusnya menyerahkan pendakwaan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Ketiga adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri akan menyediakan program kesedaran tentang keperluan membantras pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran, terutamanya kanak-kanak. Mereka akan memperkukuh prosedur penguatkuasaan bagi hak kanak-kanak dan sebagainya. Selain badan kerajaan,
Badan bukan kerajaan juga turut memainkan peranan menjaga hak kanak-kanak. Yang berikut merupakan antara badan bukan kerajaan yang terlibat dan peranannya. Pertama adalah Tabung Darurat Kanak-kanak Antarabangsa Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. UNICEF akan mengumpul sokongan politik untuk turut membuat laburan kepada kebajikan kanak-kanak. Mereka juga akan menangani pelbagai isu penderitaan dan pencabulan hak kanak-kanak. Kedua adalah Yayasan Salam Malaysia. Yayasan ini melaksanakan program kesedaran berkaitan keselamatan diri kanak-kanak di rumah, di sekolah dan juga di tempat-tempat awam. Memberikan semangat dan juga motivasi kepada kanak-kanak yang bermasalah kembali ke pangkal jalan. Seterusnya adalah Yayasan Chowkit. Yayasan ini menyediakan beberapa pusat aktiviti yang selamat untuk kanak-kanak dan remaja. Yayasan ini juga membantu untuk membentuk potensi diri melalui pelbagai program. Seterusnya adalah Persatuan Kanak-kanak Istimewa Hulu Langat. Persatuan ini menyediakan terapi dan latihan bantuan diri kepada anak kelainan upaya OKU. Kedua, memberikan kesedaran tentang keperluan orang kurang upaya. Jadi, untuk menguji pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita membuat sedikit latihan pengukuhan. Terdapat 3 soalan. Soalan yang pertama adalah, kamu perlu menyatakan peranan bagi badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Kedua, terangkan satu sebab hak kanak-kanak perlu dilindungi. Dan yang ketiga, menjelaskan perasaan anda jika dapat membantu melindungi hak kanak-kanak. Anda diminta menyalin soalan dan jawapan di dalam buku nota anda masing-masing dan kemudian memuat naik di dalam Google Classroom anda masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.